Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab baru iaitu bab 6 yang bertajuk asid dan juga alkali. Alright? Baik, okey. Kamu boleh rujuk buku teks kamu. Okey, rujuk buku teks kamu muka surat 125. Okey. Jadi kita baca sikitlah dekat sini berkaitan dengan blok saiz lah. Yang berkaitan dengan pH kulit manusia. Okey. Dikatakan di sini pH kulit manusia ni semula jadinya direka untuk melawan jangkitan patogen. Tahap pH kulit memainkan peranan penting. Jadi kulit kita mempunyai satu lapisan perlindungan lah yang dikenali sebagai asid mantle. Okey, lapisan ini terdiri daripada bahan yang berminyak sebum lah dan perlu membuatkan kulit sedikit berasid. Okey, sifatnya asid dan melindungi kulit daripada persekitaran luar. Okey, jadi subtopik yang pertama kita akan tengoklah. Okey, subtopik 6.1 sifat asid dan sifat alkali. Okey, jadi kamu pun dah belajar kan masa sekolah rendah berkaitan dengan asid dan alkali dan kamu juga dah tahu apakah contoh-contoh bahan yang berasid dan bahan yang beralkali yang selalu kita jumpa dalam kehidupan harian. Okey, contoh-contoh yang dia bagi dekat sini kalau asid, dia bagi satu asid lah, asid hidroklorik, cuka, okey, alkali, larutan natrium hidroksida ataupun air sabun. Okey, jus oren yang kita minum tu, itu adalah salah satu contoh bahan yang berasid. Jadi, kamu tengoklah di sini dialog antara pelajar dan kawannya. Okey, apakah asal-usul perkataan asid? Okey, asid berasal daripada perkataan Latin acidos yang bermaksud masam. Okey, manakala alkali berasal daripada perkataan Arab alkali yang bermaksud tumbuhan. Ini extra info untuk kamu berkaitan dengan asal-usul perkataan asid alkali. Jadi kalau kamu tengok sini muka surat 126, ini adalah eksperimen lah untuk mengkaji sifat asid dan alkali. Okey, sifat asid kita boleh kaji dari segi 4 lah. 4 sifat. Okay, yang pertama ialah nilai pH. Alright. Yang kedua dari segi rasa. Yang ketiga sifat mengakis ataupun corrosion. Yang keempat kesan terhadap kertas litmus biru dan merah. Dan yang kelima tambah lagi satu tindak balas terhadap logam. Okey. Baik, jadi seterusnya kamu tengoklah kat sini muka surat seterusnya dia bagi perbandingan. Okey, perbandingan bagi sifat asid dan juga alkali. Okey, jadi kita tengok kat sini lah asid dulu. Asid nilai pH kurang daripada 7. Okey, kalau pH meter, okey dia punya indikatornya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bawah daripada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, pH 7 ini dikatakan pH yang neutral. Contoh macam air suling kan. Okey, pH lebih daripada 7, maksudnya 8 dan ke atas, ialah alkali. pH bagi bahan beralkali. Manakala pH 6 dan ke bawah, ini adalah pH bagi bahan yang berasid. Okey, jadi untuk asid nilai pH kurang daripada 7, rasa masam, sifat mengakis corrosion, menukarkan kertas litmus biru kepada merah dan dia bertindak balas dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Manakala alkali pula, nilai pH lebih daripada 7, pahit, rasa yang pahit, mengakis juga, okey, menukarkan kertas litmus merah kepada biru dan tidak bertindak balas dengan logam. Okey. Jadi peranan air untuk menunjukkan sifat asid dan alkali. Okey, kamu tengok kat sinilah. Asid dan alkali ini dia hanya boleh menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Maksudnya apabila dia bertindak balas dengan air, barulah kita boleh tentukan sama ada bahan tersebut berasid ataupun beralkali. Contoh dia bagi dua eksperimen kat sini. Okey, kamu tengoklah dia bagi dua tabung uji kan. Satu tabung uji yang tanpa air, satu yang dengan air. Yang tanpa air ni dia just letak asid etanol sahaja. Kemudian dia masukkan kertas litmus biru. Jadi tiada perubahan yang didapati pada kertas litmus tersebut. Tetapi asid etanol ini dia tambah dengan air. So dia tambah air untuk tabung uji ni didapati bertukar menjadi merah. Okey. Sama juga macam alkali pun, dia pun perlukan dia menunjukkan sifatnya
menunjukkan sifatnya apabila dia dengan air. Jadi kalau yang ni dia just letak pepejal natrium hidroksida. Kita tahu natrium hidroksida ni sifatnya berakali kan. Tapi sebab tiada kehadiran air dalam tabung uji ini, so kertas litmus merah itu tidak berubah warna lah. Maksudnya kekal merah. Okey, tapi apabila natrium hidroksida kita plus dengan air, okey, didapati kertas litmus merah menjadi biru. Okey, so kehadiran air itulah. Jadi kamu tengok di sini, bahan berasid dan bahan berakali. Okey, bahan yang mengandungi asid dikenali sebagai bahan berasid. Manakala bahan yang mengandungi alkali dikenali sebagai bahan beralkali. Okey, ada banyaklah contoh-contoh makanan. Contohnya apple dan kopi adalah salah satu contoh bahan yang berasid. Okey, serbuk penaik. Serbuk penaik baking powder lah. Okey, pula bahan yang beralkali. Banyaklah barang-barang yang kita boleh dapati di dapur itu boleh kita kelaskan sebagai bahan berasid atau berakali. Yang dia bagi contoh kat sini berasid cuka, jus lemon, okey, berakali sabun, ubat gigi, apa lagi satu deterjen. Deterjen ni sabun pencuci lantai atau baju lah. Okey, jadi sifat bahan yang berbeza ini dapat ditentukan dengan menunjukkan dengan menggunakan penunjuk yang sesuai. Apa itu penunjuk? Penunjuk ini ialah sejenis pewarna lah. Okey, ataupun campuran beberapa pewarna yang berubah warna berdasarkan bahan yang diuji. Okey, jadi perubahan warna itu diperhatikan dan kita dapat tentukan sama ada bahan itu neutral, berasid atau berakali. Makna kata, selain daripada kita guna kertas litmus, ni contohlah. Contoh penunjuk yang cikgu dah terang kat atas ni kertas litmus kan. Okey. Yang ni pun boleh juga guna. Larutan lah. Dia sejenis larutan. Di mana bila kita titiskan dalam bahan tersebut, dia menunjukkan indikator dia. Okey, kamu tengok kat sini phenolphthalein. Phenolphthalein apabila kita masukkan dalam bahan yang ataupun larutan yang berasid, dia tidak berwarna. Kalau kita masukkan dalam bahan yang neutral, dia tidak berwarna juga. Tapi kalau kita masukkan dalam larutan yang berakali, dia akan tukar menjadi merah jambu. Okey, penunjuk semesta. Kalau berasid, tukar merah. Neutral, tukar hijau. Alkali, tukar biru. Metil jingga. Kalau berasid, dia tukar merah. Kalau neutral, dia tukar kuning. Manakala alkali, dia tukar warna kuning juga. Okey. Baik, kertas litmus biru. Kalau yang berasid, dia tukar merah. Neutral biru, alkali biru. Maksudnya tak berubah warna lah kalau neutral dan alkali bagi kertas litmus biru. Tapi kalau kertas litmus merah, kita masukkan dalam bahan yang berasid, tidak berubah warna juga, kekal merah. Neutral pun sama, kekal merah. Tapi bila kita masukkan dalam larutan berakali, dia tukar warna biru. Boleh faham tak? Okey. Baik, seterusnya, kekuatan asid dan alkali. So, kita boleh tentukan kekuatan keasidan ataupun kealkalian sesuatu bahan itu dengan menggunakan skala pH. Okey. Julat nilai yang dibagi adalah antara 0 hingga 14. Inilah 0, 14. So, apakah hubungan skala pH ini? Okay, kamu tengok kat sini dia bagi kat kita. Okey, dia bagi kat situ. Semakin rendah nilai pH, semakin tinggi kekuatan asid. Manakala semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kekuatan alkali. Okey, maknanya pH, contohlah cikgu ambil contoh pH 6 dengan pH 2. Yang mana lebih kuat, lebih tinggi keasidannya? Mestilah yang pH 2. Kan? Semakin tinggi nilai pH, okay, semakin tinggi, semakin rendah nilai pH, semakin tinggi kekuatan asid. Betul lah, kita nak compare kan? Kita nak compare 2 dengan 6. Kan? 2 ni nilai dia lebih rendah, tapi dia adalah lebih kuat asidnya. Tinggi keasidannya lah. Terbalik pula dengan alkali. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kekuatan alkalinya. Okey. Contoh 13 dengan 9. So, 13 lah lebih tinggi kealkalian dia. Alright? Baik. Seterusnya, kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Okey, contohnya lah. Kita menggunakan cuka. Contoh yang famous cuka lah. Cuka ini adalah satu jenis bahan berasid yang kita banyak guna dalam masakan. Okey, buat jeruk. Okey.
dan deterjen. Deterjen ni sabun pencuci lah yang berakali dalam pencucian pakaian. Okay, selain itu, dia banyak diguna juga dalam sektor pertanian. Buat baja kan? Industri, perubatan. Okay, contoh, baja yang diguna dalam sektor pertanian diperbuat daripada tindak balas asid dengan alkali. Okay, nampaklah? Okay. Okey, so dia bagi contoh kat sini. Larutan amonia diguna untuk menghasilkan baja. Larutan amonia ni dia bersifat alkali lah. Okey, jadi seterusnya. Ni contoh-contoh lah. Asid. Asid tartarik, minuman bergas dia mengandungi asid karbonik. Bateri kereta mengandungi asid sulfurik. Jeruk mengandungi cuka. Alkali, sabun mandi dia ada kalium hidroksida. Baja dia ada amonia. Pil antacid, magnesium hidroksida. Contoh ubat angin ni, ubat gastrik yang kita minum tu ataupun dalam bentuk pil lah. Deterjen, natrium hidroksida. Alright. Baik. Okey, jadi kamu tengok kat sini. Ini adalah simbol lah. Ini adalah simbol bagi mengakis. Okey, simbol bagi mengakis lah. Okey, jadi kalau kena kulit, nanti kita boleh ada efek kesan kita jadi gatal. Okey, kalau yang asid pekat ataupun alkali pekat, efeknya lagi ni lah. Mungkin boleh melibatkan lepuhan kat kulit kita. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, untuk subtopik 6.1. Okey, kamu boleh jawab latihan dalam buku kerja. Alright, terima kasih kelas. Assalamualaikum.